الله تعالى ونفعني برحمته وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi risalah yang akan kita sekarang ini yaitu risalah Al-Bahjatul Mawiyah. Nama bagi risalah. Risalah ini yakni beberapa halayan kertas. Orang panggil risalah. Al-Bahjatul Mawiyah pada penyatakan hukum menyalahi makmum daripada imam. Jadi kita ini nak bahas macam mana seseorang makmum itu diundurkan ataupun dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Jadi dalam solat kita ini kita kena tahu rukun ada berapa, kan? Rukun adalah rukun 13. Dalam 13 rukun tadi itu terbahagi kepada 2. Satu disebut rukun fi'li dan rukun qawli. Kemudian dalam solat tadi itu dalam rukun tadi terbahagi pula kepada 2. Ada rukun pendek dan ada rukun panjang. Ini mesti kita kena tahu. Mana yang disebut rukun panjang dan mana yang disebut dengan rukun pendek. Sebab kalau kita tak tahu mana rukun panjang dalam solat dan mana rukun pendek dalam solat, tatkala kita solat berjamaah, boleh jadi solat kita tadi itu kurang 1 rakaat ataupun terpapat. Pentingnya kita mengetahui mana rukun pendek dan mana rukun panjang dalam solat. Baik. Jadi risalah ini karangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Furqani. Jadi risalah ini dikarang. Pada asalnya risalah itu ialah berbentuk kitab Arab. Cuma Syekh Daud ini kawan-kawan dia minta untuk menerjemahkan dalam bahasa Umi, dalam bahasa Melayu. Supaya apa? Supaya orang yang tidak mengerti bahasa Arab mudah untuk belajar. Dan Syekh Daud ini adalah seorang ulama tanah Jawi yang berasal daripada negeri selatan Thailand. Maka dia berada di Madinah dan tersilap dan bersebelahan dengan guru anak daripada Sayyid bin Awan, yakni Abdullah bin Mu'ad. Baik, kalangan Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Furqani, wafaqallahu lahu wa lil muslimina amin. Itu doa daripada Syekh Daud. Wafaqallahu lahu, mudah-mudahan, jadi wafaqallahu lahu, mudah-mudahan mengampun oleh Allah akannya akan Syekh Daud walil muslimina dan segala orang-orang muslim. Amin, yakni amin yang selalu kita lafaz tu dengan makna istajib. Apa makna istajib? Yaitu perkenan olehmu. Itu makna amin. Jadi istajib. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahilladzi awdahalana umural ma'murat. Wa bihi nasta'in. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu tak payah nak boleh panjang sebab masa terhad. Bismillah cukup kita berterima. Makna dia itu nanti baca sendirilah macam mana makna bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau kita nak boleh di sini tak cukup masa. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang amat murah, lagi amat mengasihani, Ar-Rahim lagi amat mengasihani bagi orang-orang yang mukmin di negeri akhirat. Wa bihi nasta'in. Wa bihi yakni dengan Allah nasta'in kami meminta pertolongan. Alhamdulillahilladzi awdahalana umural ma'murat. Segala puji bagi Allah. Puji yang mana? Ini yang kita sedia maklum. Puji yang apa? Jadi puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim dan puji hadis bagi hadis. Jadi semua puji yang empat tadi itu mustahab tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menyatakan bagi kita. Siapa kita di sini? Jadi orang
yakni dia mukallaf segala pekerjaan yang disuruh. Pekerjaan yang disuruh di sini ada dua, yakni sama ada suruhan wajib ataupun suruhan sunat. Wa bayyana lana wal manhiyat, dan pada menyatakan bagi kita segala pekerjaan yang ditegakkan. Begitu juga pekerjaan yang ditegak di sini ada dua, sama ada tegakan itu atas jalan haram ataupun atas jalan makruh. Semua Allah Taala telah menyatakan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'anna al-mushkilat, dan diangkatkan, yakni menghilangkan ya Allah daripada kita daripada segala perkara yang muskilat. Apa perkara muskilat, tuan-tuan? Perkara muskilat di sini yakni kepayahan ataupun kesusahan. Allah Taala angkat macam mana? Dengan sekira-kira contoh kita ni dimudahkan dalam solat. Macam mana? Kalau kita ni solat tak boleh berdiri, kita boleh duduk. Kalau tak boleh duduk, boleh berbaring atas lambung kanan. Kalau tak boleh solat atas lambung kanan,
ketinggalan makmum yang muafir dengan imamnya. Ini baru kita bahas di sini. Jadi apa yang disebut dengan muafir, apa yang disebut dengan masbuk? Muafir ni tuan-tuan, definisi ataupun ta'rif daripada muafir ni tuan-tuan ingat. Samaan kalau datang lewat ke ataupun takbir beserta imam, ta'rif daripada muafir, orang yang sempat baca ataupun orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dalam qiyam imam. Itu ta'rif daripada muafir. Orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya dalam qiyam imamnya, maknanya sebelum imam tadi rukuk, dia sudah selesai membaca Fatihah, sudah habis membaca Fatihah. Tak, manakala dia sudah habis membaca Fatihah sebelum imam rukuk, dia dipanggil muafir. Manakala dia dihukum muafir, dia dimaaf ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Macam mana 3 rukun yang panjang-panjang? Apa yang dimaksud dengan 3 rukun yang panjang-panjang? Pertama, rukuk 1, itu rukun panjang. Rukuk ni rukun panjang 1. Dan yang kedua, sujud yang pertama 2 rukun panjang. Naik daripada duduk antara 2 sujud tak kira. Sujud kali kedua tu masuk dalam 3 rukun yang panjang-panjang. Itu kena ingat tuan-tuan. Jadi katalah seseorang ni, okey, contoh kita buat misal. Seseorang ni solat, dia muafir. Ada pun sekali dengan imam, tetapi bacaan dia lambat. Dia duduk dengan imam masuk dalam saf, baca Fatihah, tak sempat habis bacaan Fatihah dia tadi, imam dah rukuk. Imam iktidal, dia tak habis lagi baca Fatihah. Imam sujud kali pertama tak habis lagi baca Fatihah. Imam iktidal, imam duduk antara 2 sujud, dia tak habis lagi baca Fatihah. Manakala imam tu sujud kali kedua, di sini dia diberi. Kena ini masalah yang kadang-kadang berlaku tanpa kita sedar. Manakala berlaku pada kita, dia disuruh pilih. Manakala dia tak habiskan bacaan Fatihah, imam dah rukuk, dah sujud, dah melakukan 3 rukun yang panjang tadi, dia diberi pilih. Ini macam mana? Sama ada dia ni, manakala imam naik, dia tak habiskan lagi Fatihah dia. Dia tak habiskan Fatihah dia, imam dah naik qiyam bersama-sama dengan dia. Dia diberi pilih sama ada dia mufaraqah, kemudian dia melakukan aturan sembahyang dirinya, satu masalah. Dia kena mengiakan mufaraqah pilihan yang pertama, jadi bercerai daripada imam. Manakala dia mufaraqah bercerai daripada imam, dia lakukan sembahyang dirinya, maknanya rakaat itu dia dapat. Ataupun dia tak nak mufaraqah, dia nak ikut juga imam, dia kena tunggu imam situ. Dia tak boleh, walaupun dia sudah habis baca Fatihah, dia kena tunggu imam berdiri sama-sama dengan dia. Dia tak boleh nak rukuk, tak boleh nak sujud. Kena tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Dia kena tunggu imam rakaat ketiga tadi itu, ataupun rakaat kedua, dia kena tunggu imam di situ, berdiri sama-sama imam. Dia kena tunggu imam, tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Lepas tu macam mana Fatihah dia? Rakaat dia adakah dia dapat? Dia tak dapat rakaat tadi. Manakala dia tak dapat rakaat tadi, lepas sahaja imam salam, dia kena tambah 1 rakaat.
kemudian kata syekh lagi, maka fakir intifadah bintang jadi tak kala kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat daripada Syekh Daud tadi meminta kepada Syekh Daud untuk menerjemahkan masalah muafiq dan masbuk. Tak kala itu Syekh Daud pun mengabulkan permintaan saudara-saudaranya tadi. Jadi Syekh Daud ini jadi seorang alim daripada tanah Jawa ini. Jadi adalah dia ini seorang wali Allah. Jadi manakala kawan-kawan dia minta untuk menerjemahkan masalah muafiq dan masbuk, kemudian Syekh Daud pun berkenan permintaan daripada saudara-saudaranya tadi. Kerana yang menunjukkan daripada hadis sebab apa Syekh Daud memperkenankan permintaan saudara-saudaranya tadi, kerana nak beramal dengan hadis ad-dalu 'ala al-khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk ke atas satu kebaikan sepertilah orang yang memperbuat kebaikan dari maknanya sama-sama dapat pahala. Hadis. Maka adalah risalah yang terlebih elok aturannya, elok yang indah aturannya, lagi terlebih nyata bagi maksudnya. Jadi risalah ini terlebih elok, terlebih indah aturannya, dan terlebih nyata bagi maksudnya. Jadi terlebih terang bagi maksudnya, lagi singkat bicaranya. Jadi risalah ini terang maksud dia, indah susunan dia, lagi terang ataupun singkat pembahasan masalah-masalah yang ada dalam risalah ini. Yaitu apa risalah-risalah itu? Yaitu syarah bagi manzumi al-alamati al-muhaqqiq, yaitu Syekh Azizi. Jadi risalah yang diterjemah oleh Syekh Daud ini asal dia daripada ulama yang bernama Syekh Azizi. Syekh Azizi mensyarahkan syair-syair ataupun bait-bait syair yang ada di dalam risalah ini. Syekh Azizi yang membuat matan lain dalam kitab dalam risalah ini, yang menyusun matan lain dan yang mensyarahkan lain. Kemudian yang menerjemahkan syarah dan matan tadi ialah Syekh Daud. Apa yang dimaksud dengan matan ini, tuan? Matan-matan ini seperti kita kata hadis, as-salatu ibaduddin, itu disebut matan hadis. Kemudian bahasa-bahasa daripada matan tadi disebut syarah. Yaitu syarah bagi manzumil alamati al-muhaqqiq. Apa yang disebut dengan muhaqqiq ini, tuan-tuan? Muhaqqiq ini, kalau seseorang ulama digelar muhaqqiq, maknanya dia faham satu-satu masalah, dia boleh keluarkan satu-satu masalah beserta dengan dalil. Orang panggil muhaqqiq. Satu lagi disebut mudaqiq. Mudaqiq ini orang yang mengeluarkan satu masalah beserta dengan dalil. Kemudian dalil pula tadi itu ada dalil bagi dia. Itu mudaqiq orang panggil. Muhaqqiq ini kalau kita panggil macam betul-betul insya-Allah muhaqqiq, betul. Cuma mudaqiq sekarang ini, zaman sekarang ini kita nak cari mudaqiq mungkin payah. Sangat-sangat susah. Kalau mudaqiq mungkin insya-Allah banyak. Baik, hadis yang terkandung bicara yang tersebut itu dari dalam syarah ini, dari risalah ini, disyarahkan oleh Imam ataupun Syekh Al-Azizi. Disyarah daripada matan, jadi bagi alim al-allamah Syekh Muhammad Saleh. Jadi matan ini ataupun syair nanti yang kita nak baca ini asalnya disusun oleh Syekh Muhammad Saleh. Kemudian matan daripada syair tadi itu disyarahkan oleh Syekh Azizi. Semua dalam bentuk Arab. Kemudian Syekh Daud menterjemahkan dalam bentuk Jawi atas permintaan saudara-saudaranya seagama. Baik. Bagi al-alim al-allamah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh bin
disebut awam. Jadi misalnya ini sangat banyak manfaatnya bagi kita, bagi orang awam ini. Awam yang mana? Jadi awam daripada al-muslimin dan khawasnya khawas daripada muslimin. Jadi sangat banyak manfaat daripada kita orang awam dan orang pandai. Orang awam ini kita ni lah, termasuk saya sendiri orang awam, dan orang khawas. Orang khawas ni orang yang alim, orang yang sudah faham. Hadis. Kemudian kata Syekh lagi, maka fakir ilallah ta'ala hendak terjemahkan daripada syarat dengan bahasa Melayu. Maka fakir ilallah ta'ala hendak terjemahkan daripada syarat ini dengan bahasa Melayu. Jadi Syekh Daud terjemah daripada kitab Arab itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu supaya manfaat bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab. Jadi manfaatnya supaya orang yang tak tahu bahasa Arab itu boleh ambil manfaat. Dan jika adalah hamba, kata Syekh Daud ini, dia ada ahlinya pada medan ini. Jadi ini orang berapa jumlah orang yang merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun Syekh Daud merupakan seorang yang sangat alim, tetapi dia tetap merendah diri. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam sabda Nabi SAW, orang yang merendahkan diri, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Kalau begitu juga sebaliknya, orang yang meninggikan diri, Allah Ta'ala akan turunkan derajatnya. Sifat-sifat orang alim sentiasa tawadhu. Tetapi sebab iktimat, yakni berpegang fakir Allahil Karim, ke atas Allah yang Maha Karim, bahawa diberi taufik bagi seorang bahawasanya walaupun dia orang yang alim, tetapi dia sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberi ilham atau taufik kepada yang betul. Hadis. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Dan aku namakan terjemah ini, jadi terjemah daripada kitab ini adalah Al-Bahjatul Mardiyatu fi 'udri takhallufil ma'mumi 'anil imami thalathata ardain tawilatin. Itu nama bagi risalah. Itu nama bagi risalah, yakni Al-Bahjatul Mardiyatu fi 'udri takhallufil ma'mumi 'anil imami thalathata ardain tawilatin. Jadi inilah dia nak masuk pada pembahasan. Jadi puan-puan kena tengok dan kena perhati, kena faham betul-betul. Ini baru dia nak masuk betul-betul dalam pembahasan. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata sahibul manzumah Asy-Syaikh Azizi radhiyallahu anhu. Ini matan daripada syair ini dikarang oleh Syekh Muhammad Saleh, kemudian diterjemahkan oleh Syekh Azizi ataupun disyarahkan oleh Azizi. Jadi ini syair tuan-tuan. Syair, kita tak baca syair tidak sama seperti mana kita membaca Quran, tuan-tuan. Kita baca syair tak sama seperti kita membaca Quran. Bacaan syair dia lain, bacaan Quran dia lain. Macam ni, contoh dia kata sini, ini dia masuk
Jika berkehendak, hai orang yang menuntut bagi mengetahui yang loba dia orang atas pengetahuan yang lebih daripadanya, yakni daripada pengetahuan kita yang sedia ada mengenai muwafiq dan masbuq. Akan dhabit, yakni akan bicaranya, artinya arti dhabit itu pada menghafazkan dia akan ini dhabit dengan jazam, yakni dengan jazam, dengan putus, dengan jazam yang putus bagi orang muwafiq. Kena ingat, kalau tuan-tuan tak faham apa makna muwafiq, tak akan faham nanti di belakang. Sebab itu kena ingat betul-betul apa muwafiq. Muwafiq ini orang yang sempat habiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun rukuk. Itu panggil muwafiq. Orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun rukuk. Itu muwafiq. Yani makmum yang muwafiq bagi imamnya pada syarat yang diudurkan dia makmum yang muwafiq bagi imamnya ketinggalan daripada imamnya hingga 3 rukun yang panjang diudurkan dia itu. Jadi muwafiq, nak kena faham, yakni orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam rukuk. Jadi manakala dia muwafiq, dia dimaaf ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Mana 3 rukun yang panjang-panjang itu? Yaitu yang dikehendak. Rukun yang 3 itu yaitu pertama rukuk. Satu rukun. Dan sujud, yakni 2 kali sujud. 2 kali sujud masuk dalam rukuk. Masuk dalam rukun panjang yang pertama, sujud kali pertama masuk dalam rukun panjang yang kedua, sujud kali kedua masuk dalam rukun panjang yang ketiga. Jadi kalau dia muwafiq, dia diusulkan imam ketinggalan daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Maka tiada dikira-kirakan daripadanya rukun yang pendek. Ni tuan-tuan nak tahu mana rukun pendek, mana rukun panjang? Ni rukun panjang tadi kita bahas. Ni tuan-tuan nak tahu rukun pendek mana? Yaitu rukun pendek itu. Pertama, i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Ni rukun pendek. I'tidal rukun, yakni bangun daripada rukuk, orang panggil rukun pendek. Kemudian duduk istirahat ataupun duduk antara 2 sujud pun masuk dalam kategori rukun pendek. Kita tahu mana kita boleh beza dalam solat kita ni, mana rukun panjang dan mana rukun pendek. Baik, hadis. Dan dikehendaki orang muwafiq itu, dia nak ta'rif, dia nak bagi tahu kita apa sebenarnya, apa arti muwafiq. Dan dikehendaki orang muwafiq itu, iaitu mereka yang mendapat akan mereka daripada yang imannya masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan. Itu muwafiq. Jadi muwafiq ini orang yang sempat menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun rukuk, tetapi tidak diiktibar dengan bacaan imamnya ataupun bacaan diri sendiri. Yang diiktibar di sini yakni bacaan Fatihah orang pertengahan, tidak laju dan tidak terlalu lambat. Macam mana kodar bacaan yang pertengahan? Kodar bacaan yang pertengahan, dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
ambil kira bacaan pertengahan. Kalau bacaan imam tadi slow sangat pun tak boleh nak kira juga. Mesti kena ambil bacaan pertengahan, baru kita boleh hukum diri kita ni muafiq atau masbuk. Itu kelainan tuan. Tak boleh nak iktibar daripada bacaan imam kadang, sebab kita ni kadang-kadang imam dia baca laju. Ada juga imam yang jenis baca slow, jadi berlaku dalam solat. Ada juga jenis macam tu. Jadi dia ni tak diiktibar. Kita kena iktibar bacaan pertengahan, orang yang pertengahan. Jadi macam mana kita nak tahu bacaan pertengahan? Yakni kembali kepada huruf ataupun seperti mana yang saya contohkan tadi. Tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya. Dia bacaan diri dia pun tak diambil kira. Naknya bacaan pertengahan. Sebab kadang-kadang kita baca laju dan kadang-kadang kita baca lambat. Jadi naknya di sini bacaan pertengahan. Itu mereka. Dan tiada pula dengan imamnya, dan tiada pula diiktibar dengan bacaan imamnya. Tak boleh nak iktibar bacaan imam juga. Tak kira macamlah kita ni kan. Kalau kita memang dah orang panggil imam qomat, kemudian kita berdiri sekali dengan imam, apa itu muazzin qomat, kita berdiri sekali dengan imam, mungkin sempat kita nak baca, nak habiskan Fatihah itu sebelum imam rukuk. Sebab apa? Lepas baca Fatihah, imam akan baca surah. Terkecuali kalaulah imam lepas baca Fatihah, kemudian dia baca surah, kemudian terus rukuk, tak baca surah. Itu masalah yang lain. Tapi kalau imam lepas baca Fatihah, kemudian baca surah, sempat kita nak habiskan bacaan Fatihah kita. Jadi manakala kita sempat habiskan bacaan Fatihah kita tadi, kita dikira orang muafiq. Habis. Maka barang siapa mendapat akan dia akan imam masa yang tersebut itu, mana masa yang tersebut itu? Jadi masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan, itu masa yang tersebut itu. Di dalam qiyam imamnya, sama ada ia orang muafiq dapat pada awal rakaatnya atau lainnya lain daripada awal rakaat, maka dinamakan dia orang muafiq. Baik, contoh macam mana? Rakaat pertama dia berdiri sekali dengan imam. Imam tak belum sempat rukuk, dia habis bacaan Fatihah dia. Dikata muafiq. Ataupun dah rakaat pertama imam, ada rakaat pertama dia datang lewat. Dia datang, imam dah rakaat kedua. Imam
yaitu barang yang menyerupai rupa duduk bagi tasyahud awal. Maka ruku yang dia muafiq, yakni sebelum nanti imamnya masuk pada rukun yang keempat. Jadi kalau kita muafiq, imam kita tak rukuk lagi, tetapi imam tu dah sujud kali kedua, kan tu imam lagi. Kadang-kadang imam ni nak bangun pada rakaat yang ketiga, atau macam ni. Rakaat pertama, kita baca contoh dari terakhir. Rakaat terakhir kita dah habis baca Fatihah sebelum imam rukuk, kemudian imam rukuk kita berdiri lagi, tak rukuk dengan imam. Lepas tu imam sujud kali pertama, kita tak rukuk lagi, kita duduk berdiri lagi. Imam sujud kali kedua, kita tak rukuk lagi. Kita tak rukuk lagi. Imam sujud kali kedua dan 3 rukuk ke situ. Kadang-kadang imam nak bangun untuk tahiyat akhir tu, barulah kita rukuk, baru kita rukuk. Ataupun dimaaf juga. Maknanya rakaat tu kita dapat. Dapat rakaat tu. Ataupun rukuk tahiyat awal. Tahiyat awal macam mana? Rakaat kedua kita dah baca Fatihah sebelum imam rukuk. Manakala imam rukuk kita tak rukuk. Imam sujud kali pertama kita tak rukuk lagi. Imam sujud kali kedua kita tak rukuk lagi. Ini rakaat kedua. Manakala imam dah duduk tahiyat awal, barulah kita di rukuk ataupun sujud, rakaat pun kita dapat. Itu masalah. Habis. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat, seperti bahawa sampailah imamnya kepada diamnya yang memadai membaca Fatihah padanya pada diam itu, atau kepada duduk bagi memadai membaca tasyahud akhir sekalipun, walaupun kita tidak rukuk lagi. Rakaat kedua kita dengan imam, kita tak rukuk lagi. Imam dah selesai baca tasyahud awal. Imam dah selesai baca tasyahud awal. Imam ni naik dan rakaat ketiga kita baru nak turun rakaat kedua. Pun dimaaf juga. Itu kenapa situ? Dimaaf juga. Sebab kita apa? Sebab kita ni muafiq. Dan jika adalah makmum yang muafiq yang tersebut itu belum lagi sempurna baca Fatihahnya, padahal imamnya masuk pada rukun yang keempatnya, lalu ada masalah. Kalaulah kita ni tak habiskan lagi bacaan Fatihah kita, tiba-tiba imam dah nak masuk pada rukun yang keempat, macam mana? Artinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai dirinya, diri imam itu membaca Fatihah atau duduk yang memadai membaca ia imam akan tasyahud akhir, maka makmum yang tersebut itu luputlah rakaatnya. Macam mana contoh? Macam mana masalah? Masalah macam ni, okey. Kita rakaat keempat ataupun rakaat ketiga. Kita rakaat keempat ataupun rakaat ketiga. Kita ada solat maghrib. Solat maghrib kita rakaat ketiga. Solat maghrib rakaat ketiga. Rakaat kedua tasyahud awal kita naik sekali dengan imam. Kita baca Fatihah, imam pun baca Fatihah. Imam rukuk, kita tak habis baca Fatihah lagi. Imam dah rukuk dah, kita tak habis baca Fatihah lagi. Imam turun sujud kali pertama, Fatihah kita tak habis lagi. Sujud kali kedua, Fatihah kita tak habis lagi. Ini dikategorikan dalam orang muafiq. Orang masbuk. Jadi manakala dia tak sempat habiskan bacaan Fatihah, imam dah melakukan gerakan solat 3 rukun yang panjang, maka rakaat itu tak dikira. Ya tuan-tuan, rakaat itu tak dikira. Jadi manakala imam lepas salam imam, dia wajib datangkan 1 rakaat lagi. Kenapa? Rakaat ketiga kita sekali duduk, naik sekali dengan imam. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Imam rukuk, Fatihah kita tak habis baca lagi. Imam sujud kali pertama, Fatihah kita tak habis baca lagi. Kemudian imam sujud kali kedua, Fatihah kita tak habis lagi. Masuk rukun yang keempat, imam duduk
kita kena datangkan satu rakaat. Itu kena. Itu masalah. Masalah yang berlaku kadang-kadang seperti tadi tak faham sangat masalah wafi masbuk, kita ikut orang panggil, ikut kemauan kita. Nak baca rakaat macam mana, nak baca rakaat macam mana, jangan. Itu tak boleh. Bab wafi masbuk kena ngaji dan kena tahu dan kena faham betul-betul. Barulah orang panggil kita ni manakala kita supaya berjamaah tadi, barulah kita boleh berharap kepada Allah Ta'ala seperti mana yang Nabi SAW sabdakan, orang yang supaya berjamaah ini 25 kali gandaan. Tapi kalau kita tak faham masalah wafi masbuk, kita nak berharap pun sia-sia sebab kita tak faham macam mana wafi masbuk. Kadang-kadang dalam solat kita tadi tak berbatal. Kalau tak cukup rakaat, tapi kita solat itu tak dimaafkan. Kalau kita solat itu tanpa ada ilmu tidak dimaaf. Sebab masalah yang dimaaf ini dia dua sahaja. Mula-mula orang yang baru masuk Islam, kalau dia buat kesalahan-kesalahan dalam solat dia dimaaf. Ataupun seseorang yang tinggal jauh daripada ulama, kalau dia solat kemudian dia ada ilmu, itu pun dia dimaaf. Sebab jauh daripada ulama, sebuah agama tak pernah sampai kepada dia. Dia melakukan solat, ibadah, puasa tanpa dengan ilmu, walaupun salah dia dimaaf. Sebab tak sampai sebuah agama. Ada pun macam kita ni tak dimaaf, kalau syarat tak maaf akan disoal. Dan masjid dekat orang buat kuliah boleh kata tiap-tiap bulan. Kenapa awak tak datang? Sehingga awak ni sembahyang salah, ilmu tak ada. Masjid buat kuliah tiap-tiap bulan, kenapa tak datang mengaji? Nanti sendiri jawab tuan-tuan. Hadis. Kerana sudah ukur rakaatnya, ingat baik, itu masalah itu. Maka disuruh ini antara dua pekerjaan. Jadi manakala kita terbuat perkara yang macam tadi, imam dah mengerjakan 3 rukun, kemudian kita ni orang panggil tak habis lagi baca Fatihah, kita disuruh pilih dalam 2 keadaan. Pertama, mana keadaannya? Ada kalanya dapatkan rukun yang ada imam pada rukun itu, maka ditinggalkan membaca Fatihah itu dan ditinggalkan daripada mengajarkan aturan sembahyang dirinya. Jadi kita disuruh ini, kalau kita terbuat perkara yang tadi, rakaat yang ketiga, kita tak baca habis lagi Fatihah, imam dah duduk tahiyat akhir, kita disuruh ini. Sama ada kalau kita nak ikut imam lagi, kita terus tinggalkan bacaan Fatihah kita. Kalau kita nampak imam dah duduk tahiyat akhir, kita terus tinggalkan bacaan Fatihah kita. Jangan rukuk, jangan sujud, terus turun duduk dalam tahiyat akhir. Tinggalkan baca Fatihah, jangan rukuk, jangan sujud, turun selalu dalam duduk tahiyat bersama imam. Kalau kita ni orang panggil tak habiskan bacaan Fatihah kita lagi, kemudian imam telah memperbuat 3 rukun yang panjang-panjang, itu pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama. Kerana rakaatnya sudah lupus, sebab apa? Dia terus turun sujud, terus turun dulu tahiyat bersama imam, sebab rakaat itu dah lupus dan tak dikira dah rakaat. Dan dapat akan imam yang mana imam tempat imam berada tu, kalaulah imam duduk tahiyat akhir, kita terus turun pada duduk tahiyat akhir, supaya jangan jadi batal sembahyang itu. Kalaulah kita ni tak turun duduk beserta dengan imam pada tahiyat akhir, sedangkan Fatihah kita tak siap lagi, tak habis lagi, imam sudah mengerjakan 3 rukun yang panjang-panjang, kita tak buat tu, batal sembahyang kita. Batal sembahyang kita kalau kita tak turun terus duduk tahiyat akhir dengan imam, batal sembahyang kita. Boleh nampak tak masalah? Ke emosi? Boleh?
supaya jangan jadi batal sembahyangnya sembahyang wajib itu, sebab dia ada diurutkan lagi dapat akan imamnya pada diamnya atau tasyahudnya. Maka adalah kemudian daripada salat imamnya tambah serakaat lagi. Jadi kalau kita terbuat tadi itu, kena tambah lagi satu rakaat, kena tambah lagi satu rakaat lepas imam salam, kita wajib tambah lagi satu rakaat. Dan ada kalanya, jadi pilihan yang kedua, dan ada kalanya ia pilih, ia muafik niat mufahadah dengan imamnya. Kalau kita ni sudah ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang daripada imam, kita diberi pilih 2 pilihan, sama ada kita ada niat mufahadah daripada imam, ataupun kita duduk terus turun pada tasyahud akhir beserta dengan imam. Itu pilihan yang kedua, sama ada kita terus duduk tahiyat akhir dengan imam, ataupun kita niat mufahadah keluar daripada imam. Maka tatkala itu, manakala dia niat keluar daripada imam tadi, ia kerjakan atas aturan sembahyang dirinya. Maka adalah rakaatnya itu dihilangkan dia wajibnya. Jadi kalau dia niat mufahadah keluar daripada imam, rakaat itu tidak pada rakaat itu, dia rakaat itu. Kalau dia niat mufahadah daripada imam, tapi kalau dia tidak niat mufahadah daripada imam, sedangkan dia masih teruskan lagi bacaan Fatihah, dia tak duduk tasyahud akhir beserta imam, batal solat dia. Batal sembahyang. Dan saja telah menyebut oleh Nazim rahimahullah ta'ala di dalam nazamnya itu 8 masalah. Jadi dalam nazam ini akan datang ada 8 masalah. Masalah yang berkaitan dengan orang wafat. 5 masalah ia berlaku khilaf padanya,